Masjid Ijabah di sini salah satu tempat yang berkaitan dengan Rasulullah juga, kerana di sini tempat yang Rasulullah pernah berdoa minta kepada Allah SWT 3 perkara. Yang pertama, minta supaya di dalam Madinah ni jauh daripada penyakit taun. Yang kedua, minta di dalam Madinah ni jauh daripada berlaku kemarau panjang. Yang ketiga, minta di dalam Madinah ni supaya jauh daripada berlaku berbalahan di antara umat dia. Tapi yang terima yang pertama dengan yang kedua. Masjid tu tak ada kelebihan apa-apa pun saja, tempat yang sejarah saja. Dan sekarang sebelah kanan kita Bakit. Dah datang ziarah ke belum? Di Kubur Bakit ni tak payah naik kereta, tak payah naik bas pun, jalan kaki je. Dia sebelah depan masjid ataupun di pintu pagar nombor 36. 36. Tapi perempuan tak boleh masuk. Perempuan dia di depan saja. Kalau nak pergi ziarah tu di depan kawasan tepi-tepi pagar saja. Dia tak pernah perempuan masuk di dalam kawasan. Dan juga Kubur Bakit tu boleh dikatakan salah satu tempat yang penting yang ada di dalam Madinah. Salah satu tempat yang disyarat kita menziarahinya apabila kita sampai Madinah. Kerana di situ pada asalnya bukan tempat perkuburan orang biasa. Pada asalnya di situ adalah tempat perkuburan para sahabat Rasulullah. Maka para sahabat Rasulullah yang tanam di Kubur Bakit lebih kurangnya dalam 10,000 orang. Dalam 10,000 orang. Maka dalam kalangan 10,000 orang itu juga termasuk ke semua isteri Rasulullah, kecuali 2 orang, iaitu Khadijah dengan Maimunah. Khadijah di Kubur Ma'la, Mekah. Dah pergi ziarah tak? Kubur Ma'la Mekah tak pergi. Dan juga yang kedua, Maimunah di luar kawasan kota Mekah sikit, nama tempatnya Nawariyah. Adapun isteri Rasulullah yang lain, sama ada juga Siti Aisyah, semua ada di situ, di Kubur Bakit. Dan juga anak-anak Rasulullah, Ahlul Bait, Khalifah yang ketiga Saidina Uthman pun juga di situ. Dan juga sahabat-sahabat yang lain lagi, lebih kurangnya 10,000 orang, semua ada di situ. Maka sebab itulah apabila kita sampai di Madinah, 3 tempat perkuburan yang kita mesti pergi ziarah, disyaratkan kita pergi ziarah. Pertama tempat perkuburan Rasulullah, yang kedua Bakit, yang ketiga Syuhada Uhud, yang kita akan pergi pada sekejap lagi insya-Allah. Ni sebelah kiri kita Masjid Saidina Uthman bin Affan. Tu masjid dia Saidina Uthman. Sebenarnya di kawasan keliling pagar Masjid Nabawi ada 4 masjid khalifah. Ada masjid khalifah yang pertama Abu Bakar, masjid khalifah yang kedua Umar, masjid khalifah yang ketiga Uthman, dan juga masjid khalifah yang keempat Ali. Semua 4 masjid ni dia saja buat jadi tanaan saja, bukan untuk orang masuk solat. Jadi kerana masjid tu tak buka lah. Dia tak buka, tak buka. Sebelah kiri Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Ataupun masjid ni kalau nak datang shopping, datang makan di kawasan ni boleh masuk semayang. Tapi dia tak ada pahala yang ganda macam Masjid Nabawi ya. Jadi 4 masjid khalifah yang ada keliling Masjid Nabawi tu, yang kita boleh pergi jalan kaki tengok tu, di yang dekat Masjid Ali, Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Umar. Tapi Masjid Umar ni dia, Masjid Uthman tu dia agak depan sikit, jauh sikit. Semua tempat tu saja jadi alamat tandaan nama-nama para sahabat je. Kerana kalau kita pergi kat negeri, katanya negeri bukan negeri Islam, bukan negara Islam, dia kalaulah orang yang berjaksa di negeri dia buat macam rupa orang tu kan, maka dia nama orang tu. Tapi di Saudi ni dia tak buat macam rupa orang tu, dia buat masjid, maka dia dinamakan para sahabat, supaya orang di zaman belakangan masih ingat lagi nama-nama para sahabat. Kerana orang di zaman belakangan kebanyakan dah lupa nama para sahabat, ingat nama artis saja. Maka Masjid Quba yang kita akan pergi ni, di situ adalah masjid yang pertama dalam Islam, dan juga adalah salah satu masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat binakan dengan tangan dia sendiri. Rasulullah bina Masjid Quba semasa Rasulullah berhijrah daripada Mekah dan juga ke Madinah. Sebelum Rasulullah nak masuk ke dalam kota Madinah, ataupun sebelum Rasulullah nak sampai ke dalam kota Madinah, Rasulullah singgah dulu satu tempat. Maka tempat yang Rasulullah singgah tu, di situ kalau di zaman Rasulullah
di situ adalah sepadan nak masuk ke dalam kota Madinah, ataupun di situ adalah satu kampung tempat penduduk kabilah Amru bin Auf. Jadi di zaman Rasulullah ni penduduk para sahabat semua dia duduk mengikut kabilah. Kabilah ni duduk di sini, kabilah ni duduk di sini. Dan juga kebetulannya di situ tempat yang Rasulullah singgah tu, di situ kabilah yang duduk di situ iaitu kabilah Amru bin Auf. Maka apabila Rasulullah singgah di situ, didapatinya tidak ada masjid yang besar untuk orang kampung di situ semayang dengan secara berjamaah. Maka dengan sebab itulah Rasulullah suruh orang kampung di situ binakan satu masjid yang belum ada lagi masjid mana-mana pun dalam Islam. Masjid dalam Islam. Masjid itu adalah masjid yang pertama. Maka itu menunjuk kata masjid itu adalah salah satu tempat yang penting bagi umat Islam. Jadi kalaulah kita tengok sekarang pergi kat kampung-kampung mana pun kebanyakan ada masjid kan. Maka apabila Rasulullah suruh orang kampung di situ binakan masjid, bukan Rasulullah suruh orang kampung saja bina mereka, Rasulullah tengok saja, tetapi Rasulullah bersama dengan orang kampung di situ untuk bina masjid yang pertama dalam Islam. Maka dengan sebab itulah masjid yang pertama dalam Islam adalah satu buah masjid yang disebut dalam Al-Quran, yang Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Kalau kita selalu baca Quran, kita selalu hafaz Quran, kita akan jumpa ayat ni. La masjidun, di sini maksud di sini masjid ni ialah Masjid Quba. Ussisa 'ala taqwa, Masjid Quba diterkenal atas dasar ketakwaan, kerana para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina Masjid Quba ataupun masjid yang pertama dalam Islam dengan penuh ikhlas, penuh takwa kepada Allah SWT. Maka walaupun Rasulullah pilih tempat menetapnya di dalam kota Madinah, tetapi dalam satu minggu, yang paling kurang dalam satu minggu, walaupun Rasulullah sibuk macam mana sekalipun, yang paling kurang satu kali Rasulullah akan pergi ziarah Masjid Quba. Itu mendalil kata Rasulullah sangat ambil penting ke atas Masjid Quba. Maka apabila Masjid Quba itu ataupun masjid yang pertama itu Rasulullah sangat ambil penting, dan juga memang Masjid Quba itu adalah masjid yang luar biasa, masjid yang spesial, masjid yang ada kelebihan yang berganda. Maka berkenaan dengan kelebihan Masjid Quba, Rasulullah juga ada terang dalam hadis. Rasulullah katanya, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Rawahu Ibnu Majah. Di sana dia sahih. Waqif mungkin waqif al-amam. Nah, benar. Dah faham semua kan? Belajar bahasa Arab semua. Rasulullah katanya bagi siapa yang siap berwuduk dan juga pergi ke Masjid Quba, maka sampai Masjid Quba ni masuk semayang di dalam Masjid Quba, maka pahala yang dia akan dapat, ganjaran dia akan dapatnya iaitu seperti dia buat umrah kan. Bukan pahala umrah, tapi pahala seperti dia buat umrah. Jadi pun kita pun semua dah buat umrah kan. Kita tahu macam mana penat buat umrah. Kita kena pergi niat tempat tertentu, kena tawaf 7 pusingan, kena sa'i pula 7 kali, kena tahlul lagi, barulah dapat pahala umrah. Tapi pada pagi ni kita datang saja untuk masuk semayang je dalam Masjid Quba. Tak payah tawaf keliling Masjid Quba pun, InsyaAllah kita akan dapat pahala seperti kita buat umrah, insyaAllah. Satu salat sunat sama satu pahala umrah. Tak, dia satu kali datang. Satu kali datang. Kalau kita nak pahala umrah pula, kita balik dan juga datang kali yang kedua pula. Dan juga syarat dia ni, yang kita datang di Masjid Quba ni, dia setengah orang tu datang di Masjid Quba tak sampai lagi, tiba-tiba terbatal wuduk. Macam mana ni nanti tak dapat pahala umrah? Dapat juga pahala umrah kerana ada lafaz hadis lain lagi sebut kata datang semayang je di Masjid Quba dapat pahala umrah. Tapi yang pentingnya dia niat semenjak di rumah dia lagi, dia nak pergi di Masjid Quba untuk nak semayang di Masjid Quba, bukan sambil jalan lalu jalan nak pergi ke tempat lain, jumpa Masjid Quba singgah semayang dulu. Macam tu tak dapat pahala umrah. Kalau dia niat dengan ikhlas penuh ikhlas pada Allah SWT, dia nak pergi ke Masjid Quba, nak semayang di Masjid Quba, sama ada dia siap wuduk ataupun terbatal wuduk dengan di perjalanan, dia pun akan dapat pahala seperti dia buat umrah, insya-Allah. Maka kita semayang berapa kali pun dapat satu umrah je. Kalau kita nak umrah yang kedua, kita balik naik taksi datang kali pula yang kedua pula dapat umrah yang kedua, insya-Allah.
Maka semayang di Masjid Quba ni insya-Allah kita akan ikut sunnah Rasulullah. Seperti mana kita tahu, pertama kali apabila kita masuk di dalam masjid, kita akan semayang sunat tahiyatul masjid kan. Ataupun sudah semayang tahiyatul masjid, kita semayang sunat satu sunat lagi, iaitu semayang sunat duha. Dan insya-Allah, kerana setiap kali apabila Rasulullah datang ziarah di sini, sampai di sini Rasulullah selalu semayang sunat duha. Dan insya-Allah kedua-dua sunat ni kita akan semayang dalam Masjid Quba sekejap lagi apabila kita boleh masuk insya-Allah. Belakang dengar tak? Suara itu tak ada, mikrofon tak ada. Dengar Alhamdulillah. Macam buka Yati ya? Ada seorang tadi. Aku tu aku bagi ni tengok keseluruhan tu lagi nak tengok kasih aku. Macam Dah lah ada 2 wheelchair pula tu. tu lah aku kenapa nak tak satu masuk. Memang zahmah ha. Tu lah tu. Dah, kita akan pegang